Apa pandangan Ustaz tentang golongan madkhali? Adakah mereka benar-benar ekstremis dan suka mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka seperti yang digembar-gemburkan? Madkhali ini dia ada satu aliran ataupun kita kata pemikiran ataupun pengikut kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali. Syekh Rabi' ni memang adalah kadang-kadang bila kita dengar ataupun kita hadir kuliah dia tu, dia ditanya berkenaan dengan orang ni dan orang tu, berkenaan dengan orang ni dengan orang tu macam mana, dia akan kritik lah kalau ada dia tahu. Benda ni lah yang menimbulkan ketidakselesaan sebahagian masyaikh terutamanya di Saudi. Sehingga kan kalau tak silap, siapa ada seorang ulama Saudi saya lupa, masa Syekh Muhsin Abbad dia tulis rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah, nak memberikan nasihat kepada sebahagian pencinta-pencinta sunnah ni supaya agak lunak dengan sesama ahli sunnah yang sayang pada sunnah ni. Saya tak ada masalah lah dengan Syekh Rabi' Al-Madkhali ni sebab saya pun jarang baca penulisan dia, melainkan saya baca buku yang dia tahqiq lah. Sebahagian dalam hadis tu ada yang dia tahqiq. Cuma saya nampak kecenderungan sebahagian daripada penuntut ni, saya sebut umum sebahagian daripada penuntut-penuntut ilmu ni kadang-kadang dia tak boleh terima manusia ni ada kelemahan. Itu problemnya. Dia kalau boleh nak semua manusia sama dengan dia. Kadang-kadang ada jenis macam tu. Benda-benda yang kita boleh beza pun dijadikan itu sebagai parameter. Salafi tak salafi. Saya ni confirm lah bukan salafi. Tengok dia kata pakai seluar pun bawah buku lali, confirm bukan salafi. Padahal benda tu fiqah ya. Kan, benda tu benda fiqah, bukan benda akidah pun. Janggut pendek, ini bukan salafi. Dia tak tanya janggut pendek ni pasal apa, ada masalah ke? Tak ada masalah ke kan? Saya pun tengok orang janggut panjang-panjang, kita pun ada rasa macam rasa cemburu lah juga. Kenapa aku tak boleh macam tu? Sebab saya ada sikit masalah kulit lah. Tapi tak jangkit, jangan risau. Dia masalah genetik sikit kan. Jangan jadikan isu-isu fiqah sebagai isu prinsip. Sebab ulama-ulama zaman dulu pun ada yang membenarkan isbal ni. Tengok Ibn Hibban punya tajuk bab dalam Sahih Ibn Hibban. Dia antara orang yang membenarkan kalau tidak berlaku sombong. Dah, kalau korang hidup zaman Ibn Hibban pun tak pakai tak? Ada satu kaul dalam mazhab Hanafi pun sama, disebut kalau tak ada sombong boleh. So kalau ikut zaman, kalau korang hidup zaman tu, antum hidup zaman tu, adakah mazhab Hanafi pun nak ditahzirkan? Kita boleh tahzir orang, tapi bukan di atas isu ijtihadiyah. Atas isu yang betul-betul lah kita tahzir. Kalau kita tengok dok merapu, dok bincang benda khurafat, kita dah tegur tak nak betulkan, dan kita tahzir. Tapi kalau isu-isu yang berkaitan dengan ijtihad, orang tu ada silap. Silap ni perawi Imam Malik pun ada orang himpunkan kesilapan dia dalam riwayatkan hadis. Bukan nak hina Imam Malik, tapi nak bagi tahu Imam Malik ni najm. Idza dzukira al-ulama fa Malikun najm. Kalau disebutkan nama-nama ulama, Imam Malik ni kira bintang tinggi, bercahaya. Orang nampak, orang jadikan panduan kalau nak musafir tengah malam. Tapi siapa orang himpunkan kesalahan dia dalam hadis supaya nak bagi tahu Malik ni tokoh besar, tapi yang ni dia silap, apa jangan ikut dia, yang ni ada silap dalam riwayat. Adakah kalau Imam Malik hidup zaman ni kita nak tahzir juga Imam Malik? Kami buat program semalam, ada seorang hamba Allah datang kat saya, jumpa sembang lama jugalah, sampai pasal isu ni macam tahu-tahu je kan. Kita di Perlis ni kita open, siapa nak datang sini nak berdialog, nak berbahas, open. Dan saya nampak orang-orang Perlis pun open minded. Dulu kan ada saudara kita Nordrus datang, kita berdialog sekali atas satu isu yang kita rasa kita kena lawan sama-sama. Itu isu batiniyah, isu khurafat, isu benda-benda batil yang disebar dalam meja, di atas meja kuliah. Sebahagian daripada sahabat kita dok kritik,
Padahal kita dalam majlis tu, kita sama-sama ada satu benda yang kita nak bantras, yang lagi bahaya. Tapi kawan-kawan kita ni luntur dengan serangan itu, hujah-hujah ilmiah tu, dengan pergi serang pula kawan kita yang duk serang batiniah tu. Tak cerdik. Tak cerdik. Lepas tu dia kata, oh kita ahli sunnah tak boleh duduk dengan ahli bidah. Kan ulama kata, la tujalisu ahlal ahwa ataupun ahlal bidah. Jangan kamu tujalis, bukan la tajlisu. Tujalis maksudnya jangan kamu sentiasa duduk sama dengan dia. Itu je. Itu pun kalau kita anggap dia ahli bidah lah. Kalau perbezaan tu kita anggap perbezaan yang sikit, tak ada masalah kita berkawan dia. Kadang-kadang bila kata, oh kita tak duduk dengan ahli bidah. Bukan tak duduk, bukan tak bagi duduk, tak bagi berkawan. Pasal apa tak bagi berkawan? Sebab takut nanti bila dah terlalu rapat, kita tak rasa keberatan nak tegur dia punya bidah tu. Dia punya sembang kemas, jangan duduk dengan ahli bidah, kita tak boleh. Tapi bila kita tengok dia punya profil, belajar dekat Universiti Awam, dekat Universiti Awam tu ada tak orang yang sama pemikiran, aliran dengan orang yang kami jemput sebelum ni? Ada. Boleh pula duduk situ, ambil sijil lagi, ambil exam lagi. Tang dia boleh, tang kita tak boleh. Tang kita dia punya serang, macam kita hilang prinsip. Tapi tang dia, oh tak apa ustaz, saya orang biasa-biasa je ustaz. Ustaz lah yang kena. Hang punya sembang. Itu yang kita agak sedih sikit lah. Kita ada benda yang kita kena anggap, yang ni prinsip kita kena pegang sama-sama. Hak yang ni perbezaan dari sudut, kita panggil apa? Pelaksanaan ijtihad. Nak tengok mana yang menguntungkan dakwah kita. Ada yang tak setuju, dia kata apa Rora sikit-sikit nak pergi turun debat, sikit-sikit nak debat. Saya bukan debat, saya jaranglah ajak orang debat. Saya cuma terima. Itu pun kalau saya rasa sesuai lah. Kalau saya rasa tak sesuai, malah saya tak layan lah. Tapi kalau saya rasa macam boleh kot, ada masa kosong. Sebab tuan-tuan, turun debat ni penat. 3 pagi tidur, nak kena training, nak kena buat soalan, nak kena anticipate dia punya hujah. Kita nak kena, dia nak kata apa. Sebab bukan kita je nak tanya dia, dia pun nak tanya kita. Betul? Jadi kalau saya rasa ada masa kosong sikit, saya layan lah kan. Kalau dia cabar, ada orang kata tak sesuai, tak apalah, buat tak sesuai tak apa. Pergilah mengajar dekat Yayasan Taklim tu, pergilah mengajar dekat Baitur Rahmah tu. Kita tak kacau, kerana kita sama-sama buat benda baik. Kita sama-sama nak supaya orang ikut balik sunnah Nabi SAW. Cuma kena bezakan, yang ni prinsip, yang ni perbezaan ijtihad. Kan? Adakah semua ulama tak pergi berdebat? Ada ulama yang pergi berdebat. Ibn Abbas pergi berhujah dengan Khawarij. Kan? Ibn Abbas pergi berhujah dengan Khawarij. Cuma kita kena pastikan bila kita turun berdialog dan berdebat, kita kena pastikanlah kita ada kemampuan. Sebab tu saya kata, tak semua saya terima, tak semua saya sambut. Kita kena tengoklah juga isu ni, kita ada kepakaran tak? Kalau tak ada, tak payah kan, bagilah orang lain. Kalau kita rasa kita boleh pergi, kita dialog lah. Tapi tuan-tuan, kita kena ajar generasi kita menerima manusia tu dengan kekurangan yang dia ada. Kerana kita pun ada kekurangan juga. Kita pun ada kekurangan. Kau nak kira sunnah tak sunnah? Oh, dia kata tuan-tuan, kita ni kena ikut sunnah tuan-tuan. Sunnah. Tapi yang bercakap tu pun kadang-kadang badan besar, makan pun tak sunnah. Bukan saya nak kata apa, tapi kadang-kadang ada yang makan tak sunnah, sampai 3-4 pinggan. Nabi suruh makan, bahagi perut pada 3. Dia buat makan pun dia tak sunnah. Kita malah nak cakap, tapi sebab dah cakap lah. Ada manusia ada kelemahan. Kau pun ada kelemahan, kau pun tak ikut sunnah dalam setiap keadaan. Tapi kita perbaiki, kita cuba yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata.
apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya. Kita berhenti dulu sini. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.